Dengan usahamu, mereka akan tahu mereka akan bercerita kepada generasi akan datang dan seluruh rakyat akan menyokongmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziman Afiq bin Zahari. Nombor metrik saya I21105215. Saya merupakan pelajar Universiti Sultan Azhar Shah yang mengambil kursus Ijazah Sarjana Muda Kaunseling. Okey, hari ini saya akan menceritakan satu filem yang berkaitan dengan pemain bola sepak Malaysia. Filem tersebut ialah filem Ola Bola, yang mana dia menceritakan balik tentang pasukan bola sepak Malaysia pada 1980-an. Sinopsis yang saya dapat daripada filem ini, dia diinspirasikan daripada kisah benar mengenai semangat juang pasukan bola sepak negara untuk bangkit daripada kekecewaan sekaligus muncul sebagai wira negara. Kehilangan Tokyo yang mengundur diri gara-gara masalah kewangan menyukarkan skuad itu. Namun segala rintangan dapat diatasi dengan pemain nombor 12, iaitu ribuan peminat yang tidak jemu-jemu menyokong skuad negara di stadium ketika berdepan melawan yang jauh lebih kuat. Seterusnya, kisah Ola Bola bermula ketika seorang wartawan bernama Mariani yang ditugaskan untuk membuat kajian tentang pasukan bola sepak negara yang telah mencipta nama pada era 80-an. Yang mana ketika itu nama Malaysia yang dalam sukan bola sepak begitu digeruni oleh pasukan lawan, khasnya di rantau Asia. Mengimbau kembali ketika awal 80-an, pasukan bola sepak negara ketika itu berdepan dengan cabaran apabila pemain-pemainnya mempunyai perbezaan pendapat dan tidak sehaluan sehingga menyebabkan kekalahan dalam perlawanan penting. Keadaan semakin rumit apabila hampir setiap pemain mempunyai isu dan masalah masing-masing. Antara masalah yang saya terdapat 3 orang watak yang dapat dibincangkan. Yang pertama, JCG sebagai Chow Kok Keong, berusia 26 tahun, merupakan kapten untuk pasukan kebangsaan. Dia juga pernah diangkat sebagai pemain pertahanan terbaik Asia, manakala kehidupan peribadinya, dia adalah anak sulung dalam keluarganya dan memikul tanggungjawab besar terhadap keluarganya. Perjalanan kerjaya Kwok Keong tidak semudah disangka apabila dia terpaksa memilih di antara tanggungjawab terhadap keluarga atau mengejar cita-cita dalam dunia bola sepak. Perlawanan menentang South Korea pada 1976 merupakan memori pahit buatnya dan dia bersumpah melakukan sebaik mungkin untuk perlawanan kelayakan Olimpik pada 1980. Watak yang kedua, Luqman Hafiz sebagai Ahmad Ali, berusia 20 tahun dan meletakkan sepenuh hidupnya untuk bola sepak. Semangat bola sepak yang membuat-buat dalam dirinya menjadikan dia diangkat sebagai salah seorang bintang yang harapan dalam pasukan kebangsaan. Akan tetapi, kelebihannya yang dimiliki membuatkan dirinya lupa diri dan terlebih yakin. Salah satunya impian adalah menjadi seperti idolanya Samsul yang berjersey nombor 10. Yang ketiga, Saran Kumar sebagai Mutu Kamar, berusia 22 tahun dan merupakan penjaga gol terbaik untuk pasukan kebangsaan. Cita-citanya terhadap bola sepak telah ditentang hebat oleh ayahnya. Walau bagaimanapun, itu tidak menjadi penghalang untuknya dalam mengejar impian. Malah turut membuktikan bakat dimilikinya mampu membawa pergi jauh dalam arena bola sepak dan mampu membanggakan ayah dan ibunya. Kita teruskan dengan masalah ataupun dilema. Bola sepak ialah sukan berpasukan dan bukan individu. Ramai daripada kita yang masih lagi beranggapan bahawa sesebuah pasukan itu akan hebat sekiranya ada seorang atau 2 orang yang pemain yang boleh diharap. Hapuskan pemikiran itu sebab sememangnya itu salah sekali. Bola sepak adalah sukan yang bergantung kepada komunikasi dan interaksi di antara pemain. Apa gunanya ada Cristiano Ronaldo menghiasi senarai kesebelasan utama sekiranya pemain lain semuanya kaki bangku? Seterusnya, masalah dan dilema yang kedua. Dalam pasukan bola sepak tidak seharusnya ada perasaan ego. Pada kebiasaannya, apa yang boleh menyerahkan kita kepada pembangunan diri adalah ego. Jarang menerima
kritikan daripada pihak lain, sentiasa berasa diri sahaja yang betul. Memang payah untuk seorang itu memperbaiki dirinya bersifat sebegini. Terimalah dengan hati yang terbuka. Ada eloknya jika kita dengar cakap orang sekali-sekala, tapi waspada kepada sin pekritik. Berikan pekritik yang konstruktif, bukannya setakat mahu mengutuk sahaja. Yang akhir sekali, biarpun bertutur dalam bahasa berbeza, kita tetap menyanyi lagu yang sama. Benar kata orang, sukan mampu menyatukan penduduk. Biarpun kita berbeza dari segi luaran, jiwa kita tetap sama. Sudah lebih daripada sekali kita saksikan rakyat dari seluruh negara bersatu padu berpanjikan jalur gemilang. Jangan sesekali pernah biarkan semangat ini hilang. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai murni yang ada dalam filem Ola Bola ini. Nilai murni dalam filem Ola Bola ini, yang pertama, semangat berpasukan adalah sangat penting bagi mencapai satu matlamat, di mana dalam filem ini matlamat pasukan kebangsaan kita adalah untuk melarikan diri ke Sukan Olimpik 1980. Seterusnya, daya kepimpinan Tauke wajar dijadikan contoh buat semua kerana peranan seorang ketua itu adalah sangat penting dalam menentukan kekuatan sebuah pasukan serta pengaturan strategi dalam sesebuah permainan itu. Kemahiran komunikasi yang berkesan juga memegang peranan utama dalam memantapkan lagi sesebuah pasukan itu. Okey, sekarang kita teruskan. Apakah kepentingan semangat patriotisme? Yang pertama ialah memelihara kemerdekaan. Yang kedua, membentuk identiti negara. Yang ketiga, dapat menikmati kemajuan negara. Yang keempat, dapat mengekalkan perpaduan. Okey, setelah tiba ke puncaknya, saya ingin menerangkan tentang kesimpulan kepada keseluruhan cerita tersebut. Melalui filem Ola Bola ini terdapat beberapa kesimpulan. Secara ringkasnya, filem Ola Bola bukan sahaja membawa mesej yang positif kepada masyarakat Malaysia, tetapi juga membolehkan masyarakat mengetahui tentang sejarah bola sepak Malaysia yang layak memasuki Sukan Olimpik pada tahun 1980-an. Oleh itu, pada pendapat kita, filem sebegini harus diperbanyakkan di Malaysia bagi mengeratkan hubungan pelbagai kaum dan mengukuhkan perpaduan kaum serta kerjasama antara satu sama lain. Filem ini bukan sahaja mengajar kita tentang berusaha, bekerjasama, malahan bersatu padu antara kaum tanpa mengira warna kulit, bahasa, budaya dan agama. Seterusnya, tidak kira siapa kita, apa bangsa kita, apa agama kita, sebagai rakyat Malaysia harus bersatu padu demi negara tercinta. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Akhir kata, marilah kita hidup serumpun bak serai, sesusun bak sirih, demi kesejahteraan kita bersama. Ingatlah bahawa bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. You mau jadi pengulas profesional ke ataupun nak jual sari ke pasar? Now, in my book, if you don't score, you don't win. Oh, quick feet! Quick feet! You're out of the next game. Coach, The coach can't lead the team. I have to handle it myself. 好心你啊，球隊又唔係你啊！ இந்த அக்கறை மண்டியை காமிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி அடிக்குமா நம்ம குடும்பத்துக்கு Chào Cốc Gia, where you going? Sini ya. Balik. Kau duduk jadi keeper simpanan je lah. Kau jangan kurang ajar. I know nothing except football. But now I realize I'm nothing. 我9號科科都 A 啊，我又咪攞喺度割樹用車衫。 Turn your back and leave your team to shambles. Kerjasama adalah senjata kamu yang paling kuat. Rakan-rakan kamu, mereka adalah nyawa kamu. Setiap orang yang datangkan suatu, dia akan nanti kita menang. Ada bola kita menang untuk dia. Boleh tak? No matter what happens, we go forward as a team. What you do out there now, whether you give your all, that's your choice.
Tekanlah pun sama. Tiket. Ada tiket. Boleh masuk ah. Dalam tiket. Luar duduk ah. Tenang sama-sama. Tekanlah pun sama.